Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video kali ini. InsyaAllah kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan pada kali ini kita akan berbincang dengan satu hukum tajwid yang asas, yang basic lah. Mana kita semua perlu tahu berkaitan dengan hukum tajwid ini. Kerana apabila kita membaca Al-Quran, hukum yang asas ini kita akan bertemu dengannya setiap muka surat. Setiap muka surat kita pasti akan jumpa dengan hukum ini. Jadi insyaAllah kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu tajwid pada video kali ini. Jadi boleh share video ini dengan rakan-rakan, dengan anak-anak, jiran-jiran, supaya kita dapat mengambil manfaat bersama-sama dan dapat kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya kita tidak terlepas video-video yang akan datang insya-Allah. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita akan bincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan hukum tajwid nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Okey, dekat sini kita lihat, saya letak sini besar. Boleh nampak dekat sini. Ini adalah nun sakinah. Nun sakinah dan ini adalah tanwin. Jadi kita semua tahulah berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin ini. Dan tanwin ini ada dua tanwin baris di atas, kemudian dua baris di bawah, kemudian dua baris di depan, atas, bawah, depan. Jadi kita akan lihat kedua-dua ini adalah merupakan dalam satu bentuk hukum tajwid yang sama, iaitu nun sakinah dan juga tanwin. Sama hukumnya. Jadi kita lihat di sini dahulu maksudnya. Maksud nun sakinah adalah nun sukun yang tidak berbaris atau dikenali juga sebagai nun mati. Jadi kat Malaysia ni kita tengok ramai yang mengajar tajwid, ustaz-ustaz yang ajar Al-Quran, ajar mengaji, ustazah-ustazah yang ajar, macam-macam nama dia bagi. Ada yang bagi nama nun sakinah. Okey, ini hukum nun sakinah katanya. Okey, yang kedua ada yang bagi nama nun sukun. Ada yang bagi nama nun sukun. Okey, ada juga yang bagi nama nun mati. Jadi dekat Malaysia ni kita lihat ada banyaklah istilah yang digunakan, tapi bendanya sama sahaja. Ini dia nun sakinah atau nun sukun ataupun nun mati. Kat sini ni kita panggil macam-macam namalah. Yang kedua tanwin. Tanwin, kalau kat Malaysia ni kita panggil tanwin ni baris dua. Baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan. Okey, kita lihat apa maksud tanwin. Tanwin maksudnya nun sakinah zaidah, iaitu nun sakinah tambahan. Okey. Tandanya adalah baris dua. Baris dua lah yang kita panggil dua baris ni. Ni tanda dia. Okey. Jadi kat situ kita lihat apa maksud nun sakinah zaidah ni ataupun nun sakinah tambahan. Maksudnya, kalau kita tengok dalam Al-Quran, kat sini kita bagikan contoh. Tengok dalam Al-Quran kita akan nampak contohnya kat sini, hamzah berbaris dua di atas kita akan baca an. Dalam Al-Quran kita baca an. Maknanya ni adalah tanwin dua baris di atas. Tapi kalau ikut dalam tulisan, kitanya sebutan tu berbunyi an. Maknanya seolah-olah ada nun mati. Sebab tu kita masukkan dia dalam kategori hukum yang sama. Tanwin termasuk dalam kategori hukum nun mati juga. Ataupun nun sakinah, sama saja. Jadi kalau kita ejakan an ni, an, tanwin dua baris di atas, kita ejakan dalam bentuk tulisan, yang sebenarnya dia akan nampak nun mati an. Sama je sebutan dia. An. Ban. Bin. Ada nun mati dekat belakang tu. Maknanya kat situ kita panggil dia nun sakinah tambahan. Yang mana kita boleh nampak nun sakinah itu kalau kita tulis kat sini dalam bentuk kita letak nun, matikan dia. Lepas tu kita letak sebelum dia huruf tu lah, huruf yang kita nak sebut tu, kita akan nampak ada nun sakinah tambahan sebenarnya dekat situ. Okey. Dalam bentuk tulisan tak ada. Dalam bentuk tulisan macam ni. Dalam bentuk tulisan dua baris. Tapi kalau kita sebut, kita akan nampak ada nun, kita akan bunyikan dia, bacakan dia ada bunyi nun mati. Maka dia termasuklah dalam hukum yang sama bagi nun sakinah dan juga tanwin. Okey, kemudian seterusnya. Okey, ini yang kita nak lihat kali ini adalah pembahagian hukumnya. Okey, bagi nun sakinah dan tanwin, dekat atas ni tajuk besar kita nun sakinah dan tanwin, dia terbahagi kepada 4 hukum. Yang pertama idgham,
kemudian ada ikhfa hakiki, kemudian ada izhar halqi, kemudian ada iqlab. Okey. Kat sini kita tengok ada pembahagian 4 ni, bawah idgham pula ada pecah lagi kepada dua bahagian, idgham bila gunnah. Yang kedua idgham ma'al gunnah. Maknanya bawah nun sakinah dan tanwin ni ada 4 pecahan. Nama hukum dia bawah idgham pecah lagi kepada 2. Maknanya kat sini akan jadi 5 lah. Nun sakinah dan tanwin ni sama ada idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, ikhfa hakiki, izhar halqi, iqlab. Okey, kat sini ada 1 2 3 4 5 hukum. Okey. Kat sini kita akan lihat sekali dia punya huruf. Kita tak bincangkan dia punya bacaan, tanda tanwin ni kita tak bincangkan. Kita bincang ringkas saja pada video kali ini. Huruf dia apa? Idgham bila gunnah sekiranya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam ataupun ra. Kalau nun mati tanwin jumpa lam ataupun ra, maka kita termasuk dalam hukum idgham bila gunnah. Okey, kemudian seterusnya huruf idgham ma'al gunnah. Sekiranya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun, antara salah satu ni lah, maka kita akan panggil nama hukum tersebut idgham ma'al gunnah. Kena tengok macam tu cara baca dia. Okey, kemudian kita tengok yang mudah lagi. Iqlab. Iqlab dia ada satu huruf sahaja, ba. Sekiranya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba, bertemu dengan huruf ba, maka kita panggil dia sebagai nama hukum dia iqlab. Cara baca, cara tulis tanwin semua tu kita tak tengok lagi lah. Okey. Kemudian ada lagi izhar halqi. Izhar halqi sekiranya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 6 huruf ini. Hamzah, ain, ghin, kha, ha, ha. Okey, ada 6 huruf ni. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ni, maka nama hukum tu adalah izhar halqi. Okey, dah ada 4 hukum kita tengok. Hukum yang kelima yang terakhir adalah nama dia ikhfa haqiqi. Sekiranya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan baki huruf. Okey, kita tolaklah semua huruf-huruf hijaiyah. Tolak dengan lam, ra, ya, waw, mim, nun. Tolak dengan ba, tolak dengan hamzah, ain, ghin, kha, ha, ha. Maka lain-lain tu, baki huruf itu semuanya terletak di bawah ikhfa haqiqi. Contohnya huruf apa tak ada? Kita tengok sini. Yang tak ada huruf ta. Okey, huruf ta tak ada. Maka apabila nun mati jumpa ta, nama hukum dia adalah ikhfa hakiki. Apa lagi tak ada? Contoh lagi. Contohnya huruf jim. Okey, tanwin jumpa huruf jim. Kat sinilah baki huruf. Tanwin jumpa huruf jim, maka nama hukum dia adalah ikhfa hakiki. Jadi kat sini kita boleh lihat hukum nun mati dan tanwin ini terbahagi ataupun terpecah kepada 5 hukum, 5 nama hukum. Iaitu pertama idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah, yang ketiga ikhfa haqiqi, yang keempat izhar halqi, yang kelima iqlab. Okey, mudah sahaja. Jadi ini kita akan belajar dahulu. InsyaAllah kita akan belajar dengan lebih detail, dengan lebih terperinci pada video-video yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya boleh share video ini kepada rakan-rakan kita yang lain dan juga anak-anak kita supaya kita dapat tahu berkaitan dengan hukum tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.